Take out your tutorial 5. Okay, ambil tutorial 5 kita. Kita cuba habiskan perkara yang kita belum habiskan. Okay, kita masuk soalan 1 dan soalan 2 sudah saya bincang tak? Atau belum lagi? Not yet, sir. Belum lagi ya. Okay. Baik, kita cuba buat perbincangan dulu, pemahaman di sini. Baik, bahan 2 ialah bahan yang kita sudah belajar lah. Yang penyajak nak pergi ke langit dan ambil bintang untuk ibu apa dia. Okey, bahan 2. Bahan 1, okey, ini saya tambahlah. Okey, kita tengok bahan 1 dia. Keheningan tasik, kehijauan rumput hanya menjadi bayangan di penjuru ruang zaman. Maksudnya, benda-benda yang lama tu cuba diingati oleh penyajak. Sekarang dia hanya menjadi bayangan saja. Cinta dalam rahim dilupai. Rahim means what we call rahim means uterus. So the love in the uterus has been forgotten. That means this is a mother who is sad over her children lah. ஏன்னா சிந்தா dalam rahim அந்த ஒரு வரியே போதும். இது வந்து அவங்க ஒரு அம்மா பத்தி பேசுறாங்க. அந்த அம்மா வந்து தன் பிள்ளைங்க தன்னோட பாசத்தெல்லாம் மறந்துருச்சுங்கன்னு சொல்லிட்டு வருத்தப்படுறாங்க. அந்த ஒரு வரியில இவ்வளோ விஷயம் நம்மளால சொல்ல முடியும். ஓகே, பார்ப்போம். Dari sulung ditendang ke bungsu. பெரிய பையன் வீட்டுக்கு போனாக்கா கடைசி பையன் வீட்டுக்கு தள்ளுறான். Dari angah ditendang ke sulung balik. The middle children வீட்டுக்கு போனாக்கா dia tendang balik ke anak sulung. So that means the mother is not accepted in any of their children. Ku cari erti hidup. வாழ்றதுக்கு என்ன அர்த்தம் இருக்கு நான் தேடுறேன். Menderita mengerang kesakitan. ரொம்ப வலியும் வேதனையும் இருக்கு. Berdiri tanpa ruang. எந்த ஒரு சப்போர்ட்டும் இல்லாம நான் தனியா தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, so from bahan 1 we can conclude that okay, kita boleh menyimpulkan bahawa ada seorang ibu tua ini tidak dihargai oleh anak-anaknya maupun baik dia punya anak sulung ataupun anak angah tu anak tengah lah dan anak bongsunya. Mereka telah melupai cinta dan kasih sayang yang ditunjukkan oleh ibunya sendiri ya. Dan ibunya sedang hidup keseorangan sambil menderita mengerang kesakitan. Okey, berdiri tanpa ruang maksudnya hidup seorangan lah tanpa bantuan sesiapa. Aku bagi mereka tiada makna. Okay, I'm like worthless for them. Anakku bakaku, என் பிள்ளைங்க என் கண்ணு குட்டிங்களா. Baik setia mahupun deraka. Semoga disirami benih keinsafan. ஸோ நீங்கள் நல்ல பிள்ளைங்களோ இல்லை எனக்கு துரோகம் பண்ணீங்களோ உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து நீங்கள் எல்லாரும் மனசு திருந்தி இருக்கணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன். சமூகனா நம்ம வேண்டுறது மாதிரி. ஓகே, உங்களுக்கெல்லாம் மனம் வந்து திருந்தணும். ஐ ஹோப் யூ ஆல் வில் எப்படி சொல்கிறது will turn over new leaf lah one day. Menjadi penawar dalam hati, embun cinta alasi angin dingin. Okay, dia cakap kasih sayang perlu memenuhi hati. Okay, sekarang kasih sayang ini telah menjadi kurang, jadi saya rasa kasih sayang itu akan kembali. Jangan terpegun. Maksudnya jangan kita sombong sajalah. Ada yang mati, ada yang hidup. Tiada yang kekal kecuali Tuhan. ஸோ நம்ம ரொம்ப சொம்பம் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா இன்னைக்கு வாழ்றாங்க, சில பேர் சாவாங்க இன்னைக்கு. ஆனால் நிலையாக இருக்கிறது வந்து கடவுள் ஒருவர் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆமாம். ஓகே, ஸோ bahan 1 is totally contrast with bahan 2, you know. bahan 2ல எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா அந்த ஒரு பையன் வந்து அம்மா அப்பா சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்காக வானத்துக்கே போயிட்டு வந்து நிலவு நட்சத்திரத்தெல்லாம் கொண்டு வருவான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Okey, baik, biar saya bahas dalam bahasa Melayu. Baik, anak dalam bahan 2 ni, penyajak dalam bahan 2 ni, dia sanggup pergi ke langit untuk mengumpulkan bintang-bintang di sana demi menggembirakan hati dan membahagiakan hati ibu bapanya. Tapi dalam bahan 1 ni,
Ada 3 orang anak pun tak boleh jaga seorang ibu. Totally berbeza, right? Baik. Kita tengok soalan pertama kita. Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2 tersebut, nyatakan perbezaan tentang kasih sayang yang dicurahkan oleh anak terhadap ibunya. Perbezaan kasih sayang. Contoh dalam bahan 1 ni, anak dia ada kasih tak? Tak ada kan? Dia membiarkan ibu tuanya menderita keseorangan tanpa dakapan atau pelukan kasih sayang seorang anak pun. Untuk bahan 2 pula, anak itu sanggup nak pergi ke langit demi membahagiakan ibunya, right? Okay, jadi kita kena tulis perbezaan dia lah. Jadi berdasarkan bahan 1 dulu. Berdasarkan bahan 1, koma. Tak payah cakap perbezaan. Just tell kasih sayang. No. You just tell your answer. No need kasih sayang dicurahkan oleh anak terhadap. Dia where got curahkan kasih sayang. So berdasarkan bahan 1, anak-anak sudah melupai ibu mereka dan kasih sayang terhadapnya sehingga ibu tua itu, we use our own word to tell the idea. Sehingga ibu tua itu apa dia? Hidup menderita keseorangan. Okey. Berdasarkan bahan 1, anak-anak sudah melupai ibu mereka dan kasih sayang terhadapnya sehingga ibu tua hidup menderita keseorangan. So this one must use your own word to describe. Okay. Jadi kalau kamu tak faham nanti susah sikit lah. Berdasarkan bahan 2 pula. Okay. Seorang anak sanggup terbang ke langit untuk apa? Untuk mengumpulkan bintang-bintang kan? Untuk membawa pulang bintang-bintang. Seorang anak sanggup terbang ke langit untuk membawa pulang bintang-bintang demi membahagiakan ibu tercintanya. Kita jawab ikut ikut cara kita sendirilah, idea kita sendiri. Okay, ayat kamu kena matang. Ini bukan darjah 6 tau. Kamu pergi curi ayat daripada sinilah. Jadi, if you're already 15 years old, be like a 1. Okay, don't be like a 5-year-old child. Copy here and there. You try to understand the whole thing and write it in your freestyle. Okay, Salin. Done, sir. Done. Okay. Next. Berikan 2 persoalan yang terdapat dalam bahan 2. Okay. Baik. Bahan 2 ialah bahan kajian kita kan. இந்த சஹஜா நம்மளோட ஸோ நம்ம அன்னைக்கு பார்த்துட்டோம்.
Kalau persoalan ke apa-apa, cuba cari nilai dulu, lepas tu kamu convert kepada persoalan. Contoh, dia berusaha bersungguh-sungguh untuk membahagiakan ibu bapanya sebab dia rasa itu ialah tanggungjawab seorang anak kan. Hari itu kita dah tengok nilai yang paling penting di sini adalah nilai tanggungjawab. Lepas tu kita boleh tengok anaknya, ibu bapa mereka kata, kami sudah ada bintang kami sendiri, iaitu kamulah anakku. Maksudnya anak mereka lebih berharga daripada bintang-bintang itu. Menunjukkan kasih sayang kan. Okay? Baik. Jadi kita ada tanggungjawab, kita ada kasih sayang. Kita cuba olah sikit. Try to modify. Kamu tak boleh tulis persoalan tanggungjawab. Just like that. So, berikan dua persoalan yang terdapat dalam bahan 2. Okay. Persoalan yang terdapat dalam bahan 2 ialah kena tulis perkataan persoalan. Persoalan apa? Persoalan tanggungjawab seorang anak terhadap ibu bapa mereka. Just like tulis macam tu je lah. Persoalan tanggungjawab seorang anak terhadap ibu bapa mereka, ibu bapanya. Okay? Lepas tu kita boleh sambung ataupun boleh tulis dan sambung juga. Tapi persoalan ini ayat sudah panjang, jadi saya guna ayat kedua lah. Kalau dia tanya nilai saja, nilai bertanggungjawab dan nilai kasih sayang. Boleh buat dalam satu ayat. Dan juga boleh buat dalam 2 ayat. Ikut suka hati kamu. Selain itu, persoalan kasih sayang ibu bapa terhadap anak-anaknya juga terdapat dalam bahan 2. Itu je lah. Juga terdapat dalam bahan 2. Dan, Sir. Dan. Okey. Sekarang saya nak dengar daripada kamu. Okey, Wali baca soalan dulu. Terdapat segelintir anak-anak yang mengabaikan tanggungjawab terhadap ibu bapa. Pada pendapat anda, apakah sebab-sebab anak-anak pada masa ini mengabaikan tanggungjawab terhadap ibu bapa? Kenapa இந்த காலத்துல வந்து ஏன் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க apa kita cakap paling வந்து tanggungjawab terhadap ibu bapa diabaikan. அது ஓகே. இப்ப அந்த மாதிரி செய்யறாங்கல்ல, அதுதான் கேக்குறாங்க என்ன காரணம்ட்டு. ஏன் அந்த மாதிரி செய்யறாங்க? Ajaran agama orang lah anak-anak. Ajaran agama? Like anak-anak kan like ஒழுங்கா ajaran agama ஒழுங்கா இல்ல. ரொம்ப இல்ல. அதான் எப்படி சொல்லுவாங்க அது மலாய்ல? Kurangnya ajaran agama. Kita cakap didikan. Didikan. Kita cakap kurangnya didikan agama. It's better. Very good. That one is matangan isi. Okay? Because இப்ப வந்து நம்ம when we follow religion, kita ikut apa ni ajaran agama. Jadi
agama akan memberitahu kepada kita semua, okay, kita kena jaga ibu bapa kita apabila, especially when they become tua. So when you don't have that kind of didikan, அப்பா அம்மா வந்தாங்க, என்னைய உருவாக்குனாங்க, அவங்க இதுக்கப்புறம் அவங்க வாழ்க்கை என் வாழ்க்கை அந்த மாதிரி. ஏன் இந்த மாதிரி தாட்லாம் வருது? Because they don't have the strong didikan agama. Good. Kanisha? Yes, sir. Yeah, your isi. Okay. Honestly, memberi duit kepada mereka. The anak-anak have to give money to the parents. I'm asking why the anak-anak sekarang ini tidak melakukan tanggungjawab mereka terhadap ibu bapa. Sorry, sir, that's the second question. That's why I'm thinking why different is it? Okay. They mementingkan diri sendiri only. இப்படி சொல்லியிருக்கணும். யாரு வள்ளி வந்து அதை சொன்னிய இந்த பாயிண்ட்டை நீ இப்படி சொல்லியிருக்கணும். mementingkan diri sendiri saja atau mementingkan keluarga sendirinya saja. அதாவது அவங்க தனியா கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவங்க குடும்பம் தானே முதல்ல பார்ப்பாங்க. அப்பா அம்மா குடும்பத்தையா பார்ப்பாங்க, அப்பா அம்மாவையா பார்ப்பாங்க, அந்த மாதிரி. Okay, ada terlalu banyak isi yang kamu boleh cakap. Baik, dia bagi 4 markah, jadi kena bagi 3 lah. Baik, kita tengok. Pada pendapat anda, apakah sebab-sebab anak pada masa ini mengabaikan tanggungjawab terhadap ibu bapa? Baik, saya tulis di sini isi dia dulu. Okay, kita tulis isi sajalah. Kamu dalam exam, kamu kena tahu cara jawab lah. Okay, first. Kenapa anak-anak masa-masa ini mengabaikan tanggungjawab terhadap ibu bapa mereka? Okay, firstnya kurangnya didikan agama dalam diri anak-anak. Dalam diri anak-anak. Second one, lebih mementingkan, siapa lebih mementingkan? Anak-anak. Anak-anak lebih mementingkan diri sendiri dan kematerialan. நான் வீடு வாங்கணும், நான் காடி வாங்கணும். Kematerialan. Okay, anak-anak lebih mementingkan diri sendiri dan kematerialan. Lepas tu, வெள்ளக்காரன் ஊர்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? நாங்கள் கல்யாணம் 18 வயசு ஆச்சுன்னா நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணி நாங்கள் தனியாக இருப்போம், நீங்கள் தனியாக இருங்க அப்படி. அப்போ அந்த என்னது இந்த வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரை ஃபாலோ பண்ணுறது. Terikut budaya barat yang negatif. Okay, sometimes வந்து வேற வழி இல்லை. இப்போ வந்து அவங்களுக்குன்னு சொந்த ஃபேமிலி இருக்கும், அந்த ஃபேமிலி பார்க்கறதுக்கே அவங்களால முடியல, எப்படி அப்பா அம்மாவை பார்ப்பாங்க? வேற வழி இல்லாமல் அந்த மாதிரி கூட இருக்கும். பட் அதெல்லாம் வந்து சும்மா காரணம் தான். அந்த மாதிரி நம்ம அப்பா அம்மா நம்மளை யோசிச்சிருந்தா நம்ம இந்த இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துருக்க முடியாது, ரைட்? அந்த காரணத்தை வந்து நான் ஏற்றுக்கவும் மாட்டேன். Baik, boleh jadi macam ni lah. Sibuk menguruskan hal keluarga sendiri setelah sudah berkahwin. Lagi satu, நம்மளே ஏற்கனவே ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம். காஸ்ட் சாரா ஹிடோப் கூட திங்கியா இருக்கலாம். காஸ்ட் சாரா ஹிடோப் yang semakin tinggi. இன்னொரு ஈஸி நம்ம என்ன சொல்லலாம்? ஆனா மேபி வந்து கிட்டத்துல இருக்க மாட்டாங்க. ஆனா வெளியூர்ல போய் செட்டில் ஆயிருப்பாங்க, ஆனா அப்பா அம்மா இங்க மாட்டிப்பாங்க. ஓகே, tinggal berjauhan dengan ibu bapa. Anak-anak tinggal berjauhan dengan ibu bapa. So ini adalah antara sebab-sebab anak-anak tidak mahu menjaga ibu bapa mereka pada waktu tua lah. Okay, first the negative isi all, then போக வேற வழி இல்லாம
அவங்க குடும்பத்தை பார்த்துக்கணும். அவங்களோடக்கே நிறைய செலவு இருக்கு. அப்பா அம்மா விட்டு ரொம்ப தூரமா இருக்காங்க. இதனாலேயும் கூட வந்து they cannot properly melaksanakan tanggungjawab mereka terhadap ibu bapa mereka. Baik. Cepat tulis. Kita nak pergi yang keempat. Done, sir. Done. Okay. Now, Kanisha first. Read the question. Pada pendapat anda, apakah tindakan anak-anak yang mempunyai kerjaya untuk membalas jasa dan pengorbanan ibu bapa mereka? Okay, listen carefully the question. Apakah tindakan anak-anak yang mempunyai kerjaya, வேலை செய்யற பிள்ளைங்க, அதாவது வளர்ந்து வேலைலாம் கிடைச்சிருச்சு, அந்த மாதிரி பிள்ளைங்க எப்படி dapat membalas jasa dan pengorbanan ibu bapa mereka? So that means உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் நிறைய பவர் இருக்கும். உங்களுக்கு வேலை இருக்குன்னா நிறைய காசுலாம் இருக்கும். ஓகே, அதாவது ஒரு அளவு காசு இருக்கும். ஸோ எப்படி நீங்க எப்படி membalas jasa dan pengorbanan பண்ணுவேன்? Yes, Kanisha. Support them financially. Support them financially. How? How are you going to support? Memberi duit. Yeah, you can kirim duit kepada mereka. Baik, anak-anak haruslah mengirimkan wang kepada ibu bapa mereka setiap bulan lah, maybe setiap bulan untuk kebajikan mereka. Kebajikan means untuk dia orang punya lifelong life என்ன சொல்லுவாங்க, kebajikan அவங்களோட வாழ்வாதாரத்துக்கு. Okay, for their life lah, untuk kebajikan hidup mereka. Okay, Wali. Tunjukkan akhlak yang baik, sir. Tunjukkan akhlak yang baik. Okay, kerjaya உள்ள பிள்ளைங்க எப்படி அப்பா அம்மாவை பார்த்துக்கணும், இதான் கேள்வி. அதாவது இப்படி வேலை செய்யற, மேபி வெளியூர்ல கூட இருப்ப, kurang sesuai di sini. அது வந்து sebagai anak நார்மலா எந்த பிள்ளைங்க வேணாலும் அப்படி காட்டலாம். வேலை செய்யற பிள்ளைங்க எப்படி அப்பா அம்மாவுக்கு வந்து நன்றி கடன் காட்டலாம்? ஒண்ணு காசு கொடுக்கலாம், இல்ல Meluangkan masa dengan mereka. you meluangkan masa dengan mereka, itu paling betul. Okay, okay, kita tengok. Anak-anak haruslah meluangkan masa dengan ibu bapa. Ibu bapa ibu bapa jika ada ke lapangan. Come and visit them. Okay, அதெல்லாம் அது கீழே வந்துருச்சு. அப்புறம் மூணாவது நீங்க என்ன சொல்லலாம்னா, லைக் அப்பா அம்மா வந்து லைக் வந்து எப்படி சொல்றது, சக்கேட் ஆயிட்டாங்கன்னா அவங்கள நம்ம வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கணும். ஓகேயா? anak-anak mestilah menanggung kos perubatan dan kos rawatan bagi ibu bapa yang sakit. Bagi ibu bapa yang sakit atau uzur. Okay, ஸோ மெயினான பாயிண்ட்ஸ்லாம் நம்ம எழுதிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். காசு கொடுக்கணும், இன்னொன்று அவங்களோட செலவை ஏற்றுக்கணும், அவங்களுக்கோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். 3 பர்ஃபெக்டான ஈஸி வந்துருச்சு. வெரி குட், எழுதி முடிச்சுக்கிங்க சீக்கிரம்.
Dancer. Okay, next. Read Valli. Pada pendapat Anda, apakah cara-cara seorang anak yang bekerja dapat menjaga ibu bapa tua yang uzur? This one different. மொத உள்ளது வந்து எப்படி membalas jasa. இப்போ வந்து இப்ப அண்ணா bekerja. ஆனா அப்பா அம்மா வயசான அப்பா அம்மாவை எப்படி பார்த்துக்கணும்? Yang mendoakan kesejahteraan ibu bapa சிம்பிளா எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணியே முடிக்கலான்னு பாக்குறேன் நீங்க. சரி வேற? Belajar bersungguh-sungguh. Hai, you sudah bekerja, you mau belajar lagi untuk apa? You mau belajar untuk cucu kamu. This question is like முன்னாடி செஞ்ச மாதிரி தானே. இல்லையே, அது வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து ஜாசாவை வந்து நம்ம பாதுகாக்கணும், எப்படி வந்து ஜாசாவை நம்ம ரீபே பண்ணணும், அந்த மாதிரி மெத்தட். இது வந்து அப்பா அம்மா வயசாகி இருக்காங்க. ஊசூர்னா வந்து லைக் வந்து அவங்க வயசாகி ரொம்ப வயசாயிருச்சு. அப்ப அவங்கள வந்து நீ எப்படி காப்பாத்துவன்னு கேக்குறாங்க. எப்படி பாதுகாக்கணும்னு கேக்குறாங்க. மஞ்சாக புக்கான் membalas jasa. புரியுதா? பாதுகாக்கிறது. நீ காசு கொடுத்தா பாதுகாக்க முடியுமா? முடியாது. Tunjukkan tingkah laku yang முடியாது. நீ நீ நல்லவனா இருந்துட்டு எப்படி அப்பா அம்மா இது பண்ண முடியும்? நீ நல்லவனாவே இரு. அப்பா அம்மா எப்படி பாதுகாக்கணும்? பாதுகாக்கணும்னா அவங்களை எப்படி ஜாகா பண்ணிக்கணும்? அவங்க கூடயே இருக்கணும். நீ முடியாத. நீ பக்கர்ஜா வச்ச. Kanisha? Help them keep their money. You keep the money, it won't help them. இப்போ வந்து question வந்து உங்களுக்கு புரியல. அப்பா அம்மா இப்போ வந்து அப்பா அம்மா வயசாயிட்டாங்க. How you take care of them? இதான் கேள்வி. Cook for them. Cook for them. ஒன்னு வேண்டுதல் வச்சு முடிக்க பாக்குது, ஒன்னு சமைச்சே அனுப்ப பாக்குது. ஓகே ரைட். இப்போ நீங்க வேலை செய்றீங்களே, அந்த விஷயத்தை வச்சுதான் தொடணும். இப்ப நீங்க வேலை செய்றீங்க, ஆனா வயசான அப்பா அம்மாவை டேக் கேர் பண்ணிக்கணும். எப்படி? மேபி யூ கேன் அப்பாயிண்ட் அ மேட். கரெக்ட்னா? appoint a maid or a jururawat to take care of them. Ilatio, you can ask the ibu apa yang uzur tu tinggal bersama-sama dengan kamu. Ataupun you can send your istri or suami or anak-anak untuk bergilir-gilir menjaga ibu apa yang uzur. நீங்க தானே வேலை செய்றீங்க. உங்க பேரன் பேத்தி உங்க பிள்ளை இல்லாட்டியும் உங்களோட கணவர் இல்லாட்டியும் உங்களோட மனைவி வந்து பார்த்துக்கலாம். ஓகே? இல்லாட்டியும் வேலை செய்யற டைம்ல மட்டும் நீங்க வந்து லைக் வந்து இப்ப பிள்ளைங்களை வந்து என்ன செய்வாங்க, அப்பா அம்மா வேலை செய்யற டைம்ல மட்டும் அவங்க வந்து அந்த புசாட் pengasuhanல விட்டுருவாங்க. ரைட்டா? அப்புறம் வேலை முடிஞ்சோடனே வந்து ஏத்திப்பாங்க. அந்த மாதிரி புசாட் penjagaan uzur orang tua uzurல வந்து விட்டுட்டு அப்புறம் வந்து வேலை முடிஞ்சோடனே ஏத்திட்டு வர்ற மாதிரி அந்த மாதிரி செய்யலாம். How you take care of your ibu அப்பா while you are working? இதான் கேள்வி. அதை விட்டு திங்கா லாக்கு காசு கொடுக்கணும், இதெல்லாம் வந்து irrelevant. ஓகே, ஸோ பார்க்கலாம் என்ன மாதிரி. இப்போ வேலை செஞ்சுக்கிட்டே நீங்க அப்பா அம்மாவை எப்படி பார்த்துக்கலாம். In other word, so kamu boleh mengupah pengasuh ataupun kamu boleh cakap orang gaji ataupun kamu boleh juga cakap jururawat lah, or nurse, untuk menjaga mereka. Second point, maybe meminta istri atau suami atau anak kamu lah, anak-anak untuk bergilir-gilir menjaga ibu bapa tu uzur. Okay, third one, maybe you can place them in the pusat penjagaan sementara lah while you are at work. Menempatkan. See, you all think everything same question. I tell you, I can
I can ask very differently. Okay. Menempatkan ibu bapa di pusat penjagaan orang tua atau orang tua pada waktu bekerja sahaja. Not send them to the elderly house. Pada waktu bekerja sahaja. And finally, you can ask them to stay with you. Or kamu juga sanggup mengambil. You also leave போடுங்க. அப்பப்ப அப்பா அம்மாக்கு ரொம்ப முடியலன்னா சம்பளம் போனாலும் பரவாயில்ல, லீவ் போடுங்க அன்னைக்கு. Sanggup mengambil cuti tanpa gaji untuk menjaga ibu bapa. Untuk menjaga ibu bapa jika terpaksa. அப்படி போட்டுக்கீங்க. If you have to. Don't think so much. Money today go, tomorrow can get back. அப்பா அம்மா அப்படி இல்லை. Guys, what are y'all doing? Done already? 1 minute. Okay. I thought y'all sleep ready. Sir, I done. Done? Yeah. Okay. இங்க வர சார்ஜர் போட்டுக்கிட்டேன். Okay. Now it's your turn. இப்பதான் முதலேருந்து bekerja. Sekarang pada hemat anda, maksudnya pada pendapat anda sebagai pelajar sekolah dan remaja, as a student, also as a teenager, jelaskan cara-cara anda membalas jasa ibu bapa anda. Give 2 each. Yes. Kanisha? Membantu ibu bapa membuat kerja rumah. Okay. Good. Lagi? Mendapat keputusan cemerlang. Keputusan cemerlang dalam apa? Keperiksaan. Very idea yang kurang matang. Sebab apa? Kamu cakap keputusan cemerlang itu tak penting. Kamu belajar bersungguh-sungguh sehingga menjadi orang yang berguna. Itu kamu bagi tahu macam tu. Pola ayat kamu tu. Okay? Like that's the way you balas jasa. If just keputusan cemerlang, it just menggembirakan hati.
you become a good person, atau you become a successful person. That is the point here. Okay. Yes, Ali Belajar bersungguh-sungguh, sir. sudah bagi tahu lagi. Menunjukkan tingkah laku yang mulia, sir. Okay, that one okay, right? Lagi satu. Um, Seorang dua isi apa? Baru satu isi. Luang uang. That's all. Menolong mereka. You listen or not? Just now, Kanisha already She told also that. did the same thing, sir. So you think differently lah. That's all you will do for your mother. Nothing else. So aus just lyrics just now Kanisha there. Huh? Kanisha there like வீட்டு வேலை தானே sir. ஆமா. பாப்பான்னு நீ வந்து கடை வேலை சொல்ல போறியா? No sir. ஐ இப்ப பாரு அடி வாங்க போகுது இல்ல. இப்ப வந்து parentsோட hari ulang pertahunan perkawinan, hari jadi, hari ibu, hari bapa lah என்ன பண்ணுவ? Oh, membelikan hadiah yang istimewa dan memberikan kepada mereka. membelikan hadiahலாம் காசு இருந்தா வாங்கிக்கலாம். நீ வாங்கி கொடுப்ப ஐபோன்லாம். அது கேட்கல. அதாவது எப்படி நீ சொல்லணும்னா you at least you celebrate to appreciate them. Correct or not? That is a kind of paying off, right? So அந்த மாதிரி சொல்லணும். Okay. Baik. First thing, sebagai pelajar, kamu kena belajar bersungguh-sungguh sehingga menjadi orang yang berjaya dan berguna. Lagi satu simple saja. Kamu taat dan patuh setiap nasihat ibu bapa. Sudah menjadi membalas jasa ibu bapa apa? இவ்வளவு சிம்பிளான isi இருக்கு. Taat dan patuh akan nasihat, segala nasihat ibu bapa. Menolong ibu bapa melakukan kerja-kerja rumah untuk meringankan beban mereka. And one more is menolong ibu bapa melakukan kerja-kerja rumah untuk meringankan beban mereka. Lagi kamu boleh cakap apa tadi? Menampilkan tingkah laku yang mulia dan bermoral. Lepas tu kamu juga boleh meraihkan hari-hari istimewa secara bersama-sama seperti hari ulang tahun perkahwinan, hari lahir ibu bapa atau hari keluarga.
Done, sir. Done. Okay. Alright. Baik. Sekarang kita pergi ke tutorial seterusnya. Ambil tutorial 7 dulu hari ni punya rumusan. Kita nak buat rumusan dulu. Sebab karangan pendek dia tak akan ambil masa yang panjang, tapi rumusan dia ambil masa panjang sikit. Okey, tutorial 7. Okey, tema kita adalah perpaduan. Okey, ini rumusan tau. Ini rumusan. Jadi kamu kena cari idea utama dan idea sampingan lah. Okey. Baik. Idea utama is pendahuluan lah. Later we will do. Idea sampingan. That means fokus. Cari fokus kamu. Dia cakap tentang apa? Punca ke? Dia cakap tentang kebaikan ke? Ataupun keburukan ke? Okay, lepas tu saya akan sambil saya explain, saya akan explain dia punya format lah. Punca kebaikan, keburukan, langkah ke, peranan ke, masalah ke, cabaran ke, ada banyak lagi kan. Apa fokus yang menjadi perbincangan dalam petikan ini? Baik, jadi kamu kena baca dan fahamkan dulu, lepas tu kamu bagi tahu. எதை பத்தி பேசுறாங்க? அவங்க வந்து sebab பத்தி பேசுறாங்களா, kebaikan பத்தி பேசுறாங்களா, keburukan langkahவா, masalah-masalahவா, இல்ல peranan-peranan, tanggungjawab, whatever. Okay? When we read through, then only we can know. Okay? Kamu kena cari sekurang-kurangnya 6 isi, 6 idea sampingan. Ini kita panggil idea sampingan. Okay? Baik. Kamu boleh mula baca. Masa yang diperuntukkan adalah 5 hingga 7 minit sahaja untuk baca dan fahami. Baik, kamu boleh mula sekarang. Baik, lagi 1 minit.
Okey, masa dah tamat. Baik, saya nak tanya Wali dulu. Wali, apa fokus dia? Sebab-sebab kemerosotan nilai kejiranan, sir. Excellent, very good. Okey, petikan ini membincangkan apa? Membincangkan sebab-sebab atau punca-punca atau faktor-faktor. Kamu boleh tulis salah satulah. Okey. Sebab-sebab atau punca-punca atau faktor-faktor merosotnya nilai kejiranan. Okey. Atau kamu nak tukar sikit pun boleh juga. Punca-punca semangat kejiranan luntur atau berkurangan. Ikut suka hati kamulah macam mana kamu nak bina ayat itu. Baik. Idea yang betul, idea utama yang betul. Iaitu idea utama. Jadi kita kena pilih 6 idea sampingan daripada petikan ini. Baik. Kanisha, bagi idea kamu. 3 idea kamu. Sir? Bagi 3 isi. The second one, second paragraph, Aha. keakraban terhakis dek perubahan gaya hidup dalam kehidupan masyarakat akibat tuntutan hidup yang semakin mencabar dari semasa ke semasa. Okay. You tell me the whole ayat. I want the isi only. You understand or not? Yes, tuntutan We are finding now kenapa kejiranan ini berkurangan. Ya. Tuntutan hidup yang semakin mencabar dari semasa ke semasa. No, that is wrong. Kesibukan bekerja dalam kalangan masyarakat turut memaksa masyarakat keluar. No. Okay. Kesibukan bekerja dalam kalangan masyarakat. Ya. Dawan isi. Kesibukan bekerja dalam kalangan masyarakat. So, turut memaksa dawan ol huraian. Jangan ambil lah. Memaksa masyarakat keluar pada awal-awal pagi dan balik pada lewat malam. Sehingga tak ada masa untuk diluangkan bersama-sama dengan jiran. Okey, lagi isi kedua. Saya nak isi sahaja. The last paragraph, sir. Okey. Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi menjadikan masyarakat semakin kurang berkomunikasi secara langsung. Where is it? Last. Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi menjadikan masyarakat semakin kurang berkomunikasi secara langsung. They don't want to do direct communication. Okay? Yes? Lagi satu. Jurang status sosioekonomi masyarakat. Jurang status. Second paragraph. You jump sini, jump sana. Jurang status sosioekonomi masyarakat juga menjadi penghalang untuk mengeratkan semangat kejiranan. Okay. Baik, yang tu 3 isi yang penting. Baik, 3 isi yang seterusnya adalah daripada Wali. So the third paragraph saja kemerosotan dan sikap mengutamakan perkauman. Yes, where is it? The first line, sir. First line. Okay, sikap mengutamakan perkauman. Excellent. Lagi 2. The last paragraph, sir. The tambahan pula struktur reka bentuk perumahan moden yang berhalangan dengan pagar tembok dan pengawal keselamatan menambahkan sikap individualistik yang sememangnya sudah tersemai dalam diri. But not everything. tambahan pula தேவையில்ல. நம்ம வீடு வந்து ஜீரானை பார்க்காத மாதிரி கட்டி வச்சிருந்தோம்னா அப்ப எப்படி நம்ம தனியாவே வாழ்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது கூட ஒரு காரணம். வீடு கட்டுறது கூட. Struktur reka bentuk perumahan moden yang berhalangan dengan pagar, tembok dan pengawal keselamatan. Okay? இதுதான் அதோட காரணம். Okay, lagi satu. Second paragraph, sir. No, second paragraph don't have anymore. Third paragraph தான் இருக்கு. Sikap
dengki atau benci-membenci dalam kalangan penduduk setempat. Ini dia. Lepas tu kamu juga boleh mengambil tahu ni. Yang ni pun boleh juga. Sikap saling tidak mengenali antara jiran yang berlainan kaum dan agama. Okey, அதில்ல wait பண்ணுங்க. Juga berlaku kerana sikap tidak mempedulikan antara satu sama lain. Okay, juga berlaku like you don't want to bother your jiran because you don't feel like I no need to care about you, that kind of attitude. Okay, also ada lagi satu isi ya. So totally ada 7 isi. Jadi kamu tulis 6 isi sudah mencukupi untuk rumusan. Rumusan bukan ringkasan Rumusan macam ringkasan tapi bukan ringkasan. Baik, untuk ringkasan kita tak ada pendahuluan dan penutup, tapi untuk rumusan kena ada pendahuluan dan penutup. Baik, macam mana kita nak bina pendahuluan? Tahun lepas dah ajar banyak kali kan. Selalu kena start dengan rumusan. Rumusan membincangkan, kamu letak tentang, nanti saya tetak kamu. Rumusan membincangkan, jangan letak tentang. Saya dah bagi tahu banyak kali, mengkan tak boleh ada tentang. Rumusan membincangkan, okey, idea utama dia. Tadi Wali cakap apa? Sebab-sebab. Sebab-sebab. Okey, tulis bersama-sama. Okey, rumusan membincangkan sebab-sebab sebab-sebab Wali apa kamu cakap tadi? Sebab-sebab kemerosotan nilai kejiranan. Sebab-sebab kemerosotan nilai kejiranan. Then add di Malaysia atau dalam kalangan apa? Masyarakat lah. This is masyarakat issue. Okey, ini cara kita tulis pendahuluan. Sebab-sebab kemerosotan nilai kejiranan itu ialah idea utama kita. Okey, sekarang kita pergi idea sampingan. Okey. Kamu boleh start dengan antaranya. Antaranya ialah, okey, bagi tahu isi pertama kamulah. Antaranya ialah kesibukan bekerja dalam kalangan masyarakat. Okey. Nya itu sudah menggantikan sebab-sebab kemerosotan. Jadi, tak perlu kamu panjang lebar. Antaranya ialah kesibukan bekerja dalam kalangan masyarakat. Lepas tu, kamu tulislah. Selain itu, okey, nilai kejiranan. Kamu tak boleh cakap. Selain itu, jurang status ekonomi masyarakat. Apa tu? Ayat kah tu? Nanti saya koyak kertas kamu tu. Jangan buat kerja macam darjah 1. Kamu tulis ayat mesti kena ada subjek dan predikat. Selain itu, nilai kejiranan semakin berkurang kerana, tulis macam itulah. Semakin berkurang. Untuk rumusan punca atau sebab kamu terpaksa guna macam ni. Selain itu, nilai kejiranan semakin berkurang kerana, bagi tahu isi kedua. Seterusnya, koma, kamu bagi isi dulu. Seterusnya, apa dia? Contoh, sikap mengutamakan, kamu boleh gabung, maybe kamu boleh gabung dua ni, jadikan satu, pun boleh juga. Okay? Sikap mengutamakan perkauman dan sikap tidak mempedulikan antara satu sama lain. Mungkin, ரெண்டுமே sikap lah, நான் gabung பண்றேன். Juga dikenal pasti sebagai punca kemerosotan nilai kejiranan. Okey? Lepas tu, selanjutnya
Sudah berapa isi? 4 isi ya. Sekarang isi kelima. Selanjutnya, kamu boleh cakap apa? Perkembangan teknologi yang tu, kamu ambil isi yang panjang sikit sebab nanti dia akan terjadi terlalu pendek. Seterusnya, perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi menjadikan masyarakat semakin kurang berkomunikasi secara langsung. Okey. Seterusnya, kamu boleh tulis isi dia. Kamu tak boleh ambil semua tau. Di sini saya lupa nak beritahu. Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi yang menjadikan masyarakat semakin kurang berkomunikasi. Yang itu bukan isi ya, yang itu huraian. Silapan tuan-tuan. Yang itu huraian. என்ன பண்ணிச்சுன்னு அவங்க சொல்றாங்க, எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. Tak payah. You cakap perkembangan teknologi dan komunikasi sudah cukup. Okey. Seterusnya, perkembangan teknologi dan komunikasi turut menjadi, sekarang kita ubah sikit perkataan faktor lunturnya semangat kejiranan. Kita ubah-ubah sikit. Semangat tukar jadi nilai. Kemerosotan kita tukar jadi lunturnya. Lunturnya semangat kejiranan. Okay. Then after that, kamu boleh tambah ni. Sementara itu 1, 2, 3, 4, 5 kan? Sementara itu, okay, sementara itu kemerosotan nilai kejiranan disebabkan oleh sementara itu kemerosotan nilai kejiranan disebabkan oleh isi terakhir kamu. Ambillah. Disebabkan oleh struktur reka bentuk perumahan yang beralangan dengan pagar tembok pengawal keselamatan. Okey. Baik, lepas kita tulis semua ni, isi kamu bebas pilihlah yang mana kamu nak pilih. Okey, lepas kamu dah buat macam ni, kita kena buat penutup guys. Rumusan wajib kena jawab dalam 3 perengan Baik, kesimpulannya, gunakan perkataan kesimpulannya. Selalu kena bagi cadangan plus harapan. Okey, untuk buat penutup kita kena ada cadangan. Jadi, dalam isu ini apa yang kita boleh cadangkan, Kanisha? What cadangan you can give? Socialize more with your jiran. அதான் இப்போ வந்து இது ஒரு social issue lah. Jadi kamu biasa நம்ம karanganல கூட எப்படி செய்வோம் cadangan? Semua pihak harus memainkan peranan untuk apa? Untuk mengeratkan hubungan antara jiran. Okay, good. Lepas tu kita sambung dengan agar atau supaya. Wali, continue. Apa harapan dia? Supaya semua orang akan dapat mengeratkan. Wali, you purposely doing wrong thing. I already observed you this. So you are doing what you are just now doing so fine. Now you are repeating back your whole habit. People already tell that and you are repeating that. Why? That is cadangan. What is harapan? அது மூலமா என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற? கஜிரானன்லாம் பூப்போ பண்ணி என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம்? Supaya masyarakat yang apa dapat dilahirkan? Yang harmoni. Masyarakat yang harmoni, masyarakat yang bersatu padu. Bagi tahulah macam tu. Lain kali kena buat sendiri. Ni selalu saya bagi, tengok tak mahir lagi. Kesimpulannya, semua pihak kamu harus bekerjasama pada tebalan. Nera ni bekerjasama bekerjasama untuk memupuk semangat kejiranan.
agar masyarakat yang harmoni atau bersatu padu. Tulis salah satu cukup lah. Dapat dilahirkan. Ataupun dapat menguatkan ataupun memperkukuh perpaduan rakyat. அப்படி கூட போடலாம். Demi mengukuhkan perpaduan rakyat. Bersatu padu dapat dilahirkan. Okey. Ini cara kita buat rumusan. Lepas tu wajib kena tulis berapa patah perkataan. Kata ganda dikira sebagai satu patah perkataan. Peribahasa kata nama khas dikira sebagai satu patah perkataan. Baik, kamu boleh mula sekarang dan hantar sebelum balik. Cepat sikit. Sebab kita ada karangan pendek lagi. So you all done your job very good. Well done. Okay, so the karangan pendek maybe next week lah. Next class. So next class 31st is the last class we do online. After that back to face to face. So be prepared. Calculator must ready for everyone. And okay, that's it. Okay, be prepared yourself lah. Okay, right. Take care. Bye guys. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Welcome.